Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, kita bersyukur kepada Allah kerana Allah masih lagi mengurniakan kita umur yang panjang dan kelapangan masa untuk kita isikan dengan pengajian bahasa Arab ini. Baik, mari kita sama-sama mendoakan. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memelihara kita daripada wabak Covid yang sedang melanda ni. Baik, disebabkan Selangor terpaksa diadakan perintah kawalan pergerakan bersyarat, maka saya tidak dapat hadir ke kelas. Maka kita gunakan cara inilah untuk kita terus juga belajar bahasa Arab ni, insyaAllah. Baik, untuk video ini kita akan sambung ayat surah Yasin ayat yang ke-18. Mari kita bacakan sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu inna tatayyarna bikum لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. Terjemahannya, mereka menjawab, sesungguhnya kami bernasib malang kerana kamu. Sesungguhnya jika kamu tidak berhenti menyeru kami, nescaya kami akan rejam kamu dan pasti seksa yang pedih dari kami akan menimpa kamu. Baik, sedikit penjelasan. Ayat ni cerita tentang penduduk kampung yang degil, tidak mahu menerima ajaran para rasul yang Allah utuskan kepada mereka. Mula-mula Allah utuskan 2 orang rasul, mereka kata rasul tu penipu. Kemudian Allah tambah 1 orang lagi, pun sama juga, mereka kata rasul tu penipu, rasul tu manusia biasa saja. Mereka tidak menerima para rasul yang diutuskan Allah tu. Kemudian mereka kata pula, mereka kata kami nasib malang sebab kamu ni. Mereka kata kami bernasib malang sebab para rasul ni. Baik, kalau kita perhatikan zaman-zaman dahulu kala, umat Nabi Nuh berlaku banjir yang menghancurkan mereka. Umat Nabi Lut diterbalikkan bumi. Itu adalah satu perkara yang malang lah ya. Tapi malang tu bukan sebab para rasul tu. Malang tu disebabkan umat itu sendiri yang tidak mahu ikut ajaran yang dibawa oleh para rasul tu. Mereka yang salah, lalu nak disalahkan para rasul pula. Para rasul hanya bawa ajaran yang benar, suruh mereka ikut ajaran yang benar tu. Tapi mereka tak nak ikut, mereka salahkan pula para rasul. Mereka kaitkan nasib malang mereka dengan para rasul. Kemudian mereka ni mengancam rasul tersebut. Mereka kata kami akan rejam kamu dan pasti kami akan menimpakan siksa yang pedih kepada kamu. Baik, inilah yang berlaku pada zaman Nabi Muhammad dahulu. Dulu orang Arab, mereka rancang nak bunuh Nabi. Itulah yang Nabi berhijrah ke Madinah tu. Baik, sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, ramai dah orang Islam yang disiksa kerana mereka memilih ajaran Islam. Kalau Islam tidak memaksa orang lain untuk masuk agama Islam. Kalau dalam Islam, Allah berfirman la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama ni. Kita tak boleh paksa orang masuk agama Islam. Tapi orang-orang kafir ni, mereka paksa orang untuk masuk agama mereka, dan kalau tak nak ikut, mereka mengancam untuk menyiksa. Dahsyatnya orang kafir ini. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada mereka ni. Baik, mari kita bincangkan word by wordnya. Perkataan yang pertama, qalu. Kita selalu dengar qala. Kalau qala, dia telah berkata. Baik, yang ni qalu. Qalu, terjemahannya mereka telah berkata. Ini adalah fi'il madi. Baik, orang kaji sikit. Madi ni perbuatan yang telah berlaku. Fi'il ni perbuatan yang ada ganti nama diri tersembunyi. Baik, mereka sebenarnya dalam bahasa Arab hum. Mereka sebenarnya hum, tapi dekat fi'il ni tersembunyi. Mereka ni tersembunyi tapi ada tanda. Tanda dia ialah waw alif. Waw alif tu tanda ganti nama diri mereka.
Baik, kalau jumpa perkataan kafaro, kafaro dia telah ingkar. Kalau mereka telah ingkar, kafaru. Perkataan amana, amana dia telah beriman. Kalau mereka amanu. Jahada, dia telah berjihad. Kalau mereka jahadu. Baik. Solla, solla dia telah solat. Kalau mereka sollu. Baik, seterusnya perkataan yang berikutnya inna. Terjemahannya sesungguhnya kami. Ada dua patah perkataan ni. Yang pertama inna, sesungguhnya. Baik, inna sesungguhnya orang Arab panggil haraf taukid. Orang Melayu panggil haraf penegasan. Seterusnya na dekat ujung tu ganti nama diri melekat. Orang Arab kata ganti nama diri kalau selepas haraf. Ganti nama diri kalau selepas haraf mestilah ganti nama diri melekat. Kalau saya nak kata sesungguhnya kami, inna. Kalau sesungguhnya dia, innahu. Sesungguhnya engkau, innaka. Sesungguhnya kamu ramai, kamu semua, innakum. Kalau sesungguhnya aku, inni. Ulang lagi sekali. Kalau sesungguhnya dia, innahu. Kalau dia perempuan, innaha. Kalau engkau, innaka. Kalau kamu ramai, innakum. Baik, seterusnya perkataan yang berikutnya tatayyarna. Terjemahannya kami telah bernasib malang. Kalau orang tak belajar bahasa Arab, dia kata kat sini ada banyak perkataan ni. Tapi kalau orang yang belajar bahasa Arab, dia kata tatayyarna ni satu patah perkataan saja. Perkataan itu dipanggil fi'il madi. Baik, orang Arab kata fi'il ni dia ialah sejenis perkataan. Sejenis perkataan yang mana dia menghimpunkan perbuatan. Dia himpunkan perbuatan dan ganti nama diri yang berfungsi sebagai pelaku. Baik, kat sini fi'il ni ada telah. Kalau telah ada kat situ bermakna dia fi'il madi. Kalau fi'il madi tanda ganti nama diri kami ni dekat ujung. Baik, ujung tatayyarna tu ada na. Na tu tanda ganti nama diri kami. Baik, seterusnya bikum. Terjemahannya dengan kamu. Baik, bi dengan haraf jar. Kita dah selalu jumpa. Kita selalu baca bismillah. Bismi. Bismikallah. Baik, kita selalu baca bismi. Bi tu haraf jar, isim selepasnya mesti baris bawah. Tapi kat sini selepas B ni ganti nama diri. Kamu tu ganti nama diri. Ganti nama diri tak kira lah melekat ke tak melekat ke, semuanya kebal, maka dia tak boleh berubah baris. Baik, seterusnya lain. Terjemahannya sesungguhnya jika. Baiklah, sesungguhnya itu haraf penegasan. Dalam surah Yasin ni banyak kita jumpa la ni. Contohnya di awal surah Yasin, Allah berfirman, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka la minal mursalin. Innaka la minal mursalin. Innaka la minal mursalin. Sesungguhnya engkau benar-benar termasuk dalam kalangan Rasul. Baiklah, ni haraf penegasan. Terjemahan dia sesungguhnya atau sungguh ataupun benar-benar ataupun pasti. Baik, seterusnya in. In jika itu adalah haraf syarat. Kita selalu sebut insya-Allah. Insya-Allah maksudnya jika Allah kehendaki. Baik, kemudian lam. Baik, lam terjemahan secara umumnya tidak. Kalau secara khususnya lam ni makna dia belum. Baik, tidak ni dia adalah haraf nafi. Dalam Al-Quran kita selalu baca lam yalid walam yulad. Terjemahannya dia tidak melahirkan dan dia tidak dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, lam yakul lahu kufuwan ahad. Terjemahannya tidak ada satu orang pun yang sekupu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita dah selalu jumpa lam, kita dah tahu bahawa dia adalah haraf nafi. Seterusnya tantahu. Terjemahannya kamu berhenti. Ini fi'il mudhari'. Mari ulang kaji sikit. Mudhari' ni perbuatan yang sedang berlaku.
Kalau sedang berlaku, maka terjemahannya tidak ada telah. Kemudian fi'il ni perbuatan yang ada ganti nama diri tersembunyi. Kamu sebenarnya dalam bahasa Arab, kamu sebenarnya antum. Kamu sebenarnya antum, tapi dekat fi'il kamu tu tak boleh sebut. Kamu tu mesti tersembunyi dan kena letak tanda. Tanda dia kat sini ta dengan waw alif ni. Baik, seterusnya lanarjumannakum. Baik, kalau tengok sekali pintas nampak macam 3 patah perkataan. Nampak macam 3 tapi bukan 3 tu. Kat situ sebenarnya 4. Yang pertama la, terjemahannya pasti. Kemudian narjuma, narjuma, terjemahannya kami rejam. Seterusnya enna, enna, yang ni terjemahannya sungguh. Kemudian kum, terjemahan dia kamu. Baik, la pasti itu adalah haraf penegasan. Ini haraf penegasan. Narjuma, kami rejam, itu fi'il mudhari'. Baik, fi'il mudhari' kalau ada nun. Kalau ada nun kat depan tu, nun tu tanda ganti nama diri kami. Baik, nun kat sini tanda fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ni tandanya ialah dekat depannya kena ada anai tu. Depan fi'il mudhari' kena ada anai tu. Kat sini ada nun, nun tu tanda fi'il mudhari' dan juga tanda ganti nama diri kami. Kami kat sini penduduk kampung tu. Penduduk kampung tu ugut Rasul tu. Mereka ugut nak rejam para Rasul. Baik, kemudian enna, enna kat ujung terjemahannya sungguh. Sungguh ni haraf penegasan. Sama macam la juga. La dengan enna ni sama, dia haraf penegasan. Haraf penegasan ni ada 5, iaitu inna, anna, qad, la dengan enna. Baik, seterusnya perkataan yang terakhir di situ kum. Baik, kum tu terjemahan dia kamu semua. Kamu semua itu ganti nama diri melekat merujuk kepada Rasul. Rasul tu 3 orang. Kalau 3 orang jamak, maka kena guna kum. Kalau Rasul tu seorang, kat sini kena guna ka. Kalau Rasul tu 2 orang, kat sini kena guna kuma. Tapi Rasul tu bukan seorang, bukan 2. Allah hantar 3 Rasul, jamak. Jadi kat situ digunakan kum. Baik, seterusnya wala yamassannakum. Nampak macam 4 patah perkataan. Nampak macam 4 tapi bukan 4 tu. Ada 5 patah perkataan. Yang pertama wa dan. Baik, wa dan. Kemudian la, terjemahannya pasti. Seterusnya yamassa, yamassa, dia menimpa. Kemudian enna, enna, sungguh. Yang terakhir, yang kelima, kum. Baik, mari kita bincangkan jenis perkataan di sini. Perkataan yang pertama wa dan, itu haraf atof. Orang Melayu panggil haraf penyambung cerita. Kemudian la pasti. Okay, la pasti ni haraf penegasan. La ni kadang-kadang terjemahan dia sesungguhnya, kadang-kadang sungguh, kadang-kadang benar-benar, kadang-kadang pasti. Baik, seterusnya yamassa, itu fi'il mudhari'. Baik, yamassa terjemahannya dia menimpa. Ini fi'il mudhari' sebab ada ya. Baik, ya tu salah satu daripada anai itu. Ya tu tanda fi'il mudhari'. Dalam masa yang sama, ya itu juga tanda ganti nama diri dia. Seterusnya enna. Enna kita dah jumpa tadi. Kita kata dia haraf penegasan. Kemudian kum. Kum tu kamu merujuk kepada para rasul tu. Para rasul tu ada 3 orang. Baik, seterusnya minna. Minna terjemahannya dari kami. Dari kami. Lepas solat kita selalu sebut perkataan minna ni. Lepas solat imam kata taqabbalallahu minkum. Taqabbalallahu minkum. Semoga Allah terima amalan dari kamu. Kita pun balas balik. Kita balas, kita kata minna wa minkum. Daripada kami dan daripada kamu, taqabbal. Semoga Allah menerima, ya Karim. Semoga Allah yang maha mulia menerima. Baik. Baik, minna, min tu haraf jar. Min ni haraf jar. Min ni haraf jar.
Kemudian na tu ganti nama diri melekat. Baik, mari ulang kaji sikit. Kalau saya nak kata dari dia minhu, dari mereka berdua minhuma. Kalau dari mereka ramai minhum, dari aku minni, dari kami minna. Baik, kalau dari engkau minka. Dalam zikir lepas solat kita selalu baca, kita kata Allahumma antas salam wa minkas salam. Kita kata wa minkas salam, daripada engkau lah kesejahteraan. Baik, seterusnya azabun alimun. Terjemahannya azab yang pedih. Baik, dua-dua perkataan ni adalah isim. Dua-dua isim ni berpasangan, dia pasangan zat dan sifat. Bukti dia zat sifat ialah dia sama tanwin. Sama tanwin. Kemudian baris depan sama juga. Baris depan sama. Bila sama baris, sama tanwin, sama jantina, sama bilangan, maka jadilah dua isim itu pasangan zat dan sifat. Baik, tapi persoalannya ialah yang zat ni kenapa baris depan? Orang Arab kata sifat kena ikut zat. Tapi zat ni kenapakah dia baris depan? Baik, kat sini dia berbaris depan sebab orang Arab kata dia fa'il. Orang Melayu panggil pelaku. Pelaku tu apa? Pelaku ni yang melakukan perbuatan dekat dalam ayat tu. Contohnya Ali makan. Makan tu perbuatan. Dalam ayat tu pelakunya ialah Ali. Jadi Ali tu kena baris depan. Baik, mari tengok ayat tadi. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan pasti akan menimpa kamu dari kami azab yang pedih. Kat sini yang menimpa para rasul tu ialah azab yang pedih. Yang menimpa para rasul ialah azab yang pedih. Azab kat sini fa'il. Maka hujung dia kena baris depan. Baik, mari kita ulang kaji sikit tentang baris depan. Baik, dalam bahasa Arab baris depan ni berlaku kerana banyak sebab, tapi kita nak sebutkan 3 saja. Sebab isim berbaris depan, yang pertama pelaku, yang kedua subjek, yang kedua predikat. Baik, pelaku ni orang Arab panggil fa'il. Subjek dalam bahasa Arab mubtada. Predikat ni khobar. Baik, fa'il, mubtada, khobar. Baik, mari kita tengok contoh. Baik, contoh berlaku Ali main bola. Baik, Ali kat sini ialah yang main bola. Ali kat sini ialah fa'il, maka dia kena baris depan. Baik, nanti kalau terjemah ke bahasa Arab, Ali ni dia kena baris depan dan dia tak boleh duduk dekat depan ayat ni. Dia tak boleh duduk dekat awal ayat. Dia kena duduk selepas fi'il. Sebab orang Arab kata kalau fa'il ni dia selepas fi'il. Fi'il ni mesti duduk kat depan. Perkataan main dalam bahasa Arab nanti, main ni kena bawa ke depan sebab dia fi'il duduk kat depan. Ali ni fa'il kena duduk selepas fi'il dan kena baris depan. Baik, kalau subjek mubtada ni contohnya Ali adalah pemain bola. Baik, Ali ni dia pemain bola. Pemain bola ni orang. Pemain bola ni orang. Bermakna Ali ni bukan pelaku lah, Ali ni subjek. Biasanya ayat yang ada subjek ni dekat tengah-tengah terjemahannya ada perkataan adalah. Baik, sebelum perkataan adalah akan jadi mubtada kena baris depan. Baik, kalau predikat orang Arab panggil khobar. Contohnya ayah saya adalah Ali. Baik, Ali kat sini dia selepas perkataan adalah. Selepas perkataan adalah akan jadi khobar. Khobar pun sama kena baris depan. Baik, mari kita tengok contoh pelaku atau subjek atau predikat dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Yasin tadi, dan pasti seksa yang pedih dari kami akan menimpa kamu. Baik, kat sini menimpa ni fi'il. Okey, menimpa ni fi'il. Yang menimpa kat sini ialah seksa. Baik, seksa kat sini azabun. Azabun tu orang Arab panggil fa'il, orang Melayu panggil pelaku. Baik, seksa kat sini yang menimpa para rasul.
Seksa kat sini fa'il, maka hujung dia kena baris depan. Baik, orang Arab kata fa'il ni kena baris depan dan kena duduk selepas fi'il. Okay, yang fi'il dia kat sini, fi'il dia ni dalam ayat kena duduk dekat awal ayat. Baik, ayat ni kita panggil ayat fi'il, orang Arab panggil jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah ni dia mula dengan fi'il, barulah dia punya fa'il. Baik, seterusnya kita baca dalam selawat. Salla alaikallahu ya adnani. Terjemahannya, Allah telah merahmati engkau ya Adnan. Baik, dalam ayat itu Allah adalah fa'il, pelaku. Tandanya dekat ujung Allah tu baris depan. Baik, Allah adalah pelaku. Kalau dalam bahasa Melayu, pelaku, fa'il duduk dekat awal ayat. Itu bahasa Melayu. Kalau bahasa Arab, fa'il tu kena duduk selepas fi'il, dan hujung dia kena baris depan. Baik, kat sini solla ni maksudnya telah merahmati. Terjemahan penuhnya, solla ni maksud penuhnya dia telah merahmati. Ada dia dalam solla. Orang Arab kata solla ni fi'il. Kalau ayat mula dengan fi'il, maka ayat itu akan jadi ayat fi'il. Orang Arab panggil jumlah fi'liyah. Kalau jumlah fi'liyah mesti ada fi'il dan fa'il. Fa'il tu boleh ada dalam dua keadaan. Yang pertama, domir mustatir, ganti nama diri tersembunyi. Dalam solat ni ada dia sebenarnya, tapi dekat terjemahan tak perlu tulis dia. Dekat terjemahan dia ni Allah kan, jadi kita tulis Allah saja, tak tulis dia kat situ. Baik, seterusnya dalam solat kita kata Sami Allahu liman hamidah. Terjemahannya Allah mendengar sesiapa yang memujinya. Baik, Allah kat sini pun fa'il juga, pelaku. Tandanya Allah tu baris depan. Baik, ulang lagi sekali. Dalam bahasa Melayu, kalau pelaku kita kena letak dekat awal ayat. Tapi kalau bahasa Arab, fa'il ni dia mesti selepas fi'il. Fa'il mesti duduk selepas fi'il. Ni fi'il kan? Fa'il selepasnya. Baik, orang Arab kata fa'il kena duduk selepas fi'il dan hujungnya kena baris depan. Baik, mendengar ni daripada perkataan sami'a. Sami'a ni terjemahan penuhnya, terjemahan asalnya, dia telah mendengar. Dia tu Allah. Kat sini dalam terjemahan dah tulis Allah kan, jadi tak perlu tulis dia. Baik, seterusnya kalau kita jumpa pengantin, kita kena ucapkan dekat dia barakallahu lakuma. Terjemahannya, Allah telah memberkati kamu berdua. Baik, Allah kat sini pun fa'il juga. Tandanya ialah hujung Allah tu baris depan. Baik, ulang lagi sekali. Kalau ada fa'il, mesti ada fi'ilnya. Baik, fi'il kena duduk di depan ayat, fa'il kena duduk di tengah-tengah ayat. Baik, kalau bahasa Melayu fa'il duduk kat depan kan. Kalau bahasa Arab fa'il duduk kat tengah dan kena baris depan. Baik, barakah ni terjemahan penuh dia sebenarnya ada ganti nama diri dia. Barakah ni terjemahan asalnya dia telah memberkati. Sepatutnya ada tulis dia kat situ, tapi tak perlu tulis pun tak apa, sebab dia tu Allah. Kita dah tulis Allah kat situ kan. Dalam bahasa Melayu, kalau dah sebut nama, tak perlulah ganti nama. Dah sebut Allah, tak perlulah tulis dia. Baik, seterusnya Allahus Samad. Allahus Samad. Baik, ini ayat ayat kedua dalam surah Al-Ikhlas. Terjemahannya, Allah adalah tempat meminta segala sesuatu. Baik, tadi perkataan Allah yang kita jumpa tadi, semua duduk kat tengah. Yang ni duduk kat depan. Kalau duduk kat depan bermakna dia mubtada'. Allah tu adalah mubtada'. Allah kat sini ialah mubtada'. Baik, mubtada' ni diambil daripada perkataan ibtida'. Mubtada' diambil daripada perkataan ibtida'. Kalau mengaji tajwid, kita akan jumpa tajuk waqaf ibtida'. Waqaf berhenti, ibtida' tu mula. Baik, orang Arab kata di permulaan ayat, kalau isim tu dia dinamakan mubtada'. Orang Melayu panggil subjek. Baik, subjek kena baris depan. Subjek
sama juga macam fa'il. Mubtada sama macam fa'il, kena baris depan, tapi posisi tak sama. Kalau mubtada dia di awal ayat, kalau fa'il tadi dia kena duduk kat tengah ayat. Baik, Allah kat sini mubtada, dia punya khabar dia as-samad. Baik, khabar dia kat sini as-samad. As-samad maksudnya tempat meminta segala sesuatu. Baik, kat sini ada terjemahan tambahan adalah. Perkataan adalah ni dia terjemahan tambahan. Dia terjemahan tambahan dekat tengah-tengah mubtada dengan khabar. Dalam ayat tu tak ada pun perkataan adalah. Baik, kalau bahasa Inggeris, saya nak kata dia adalah cikgu, he is. Kalau saya adalah cikgu, I am. Kalau awak adalah cikgu, you are. Baik, kalau dalam bahasa Inggeris perkataan adalah lain-lainnya is, am dengan are. Kalau bahasa Arab tak payah sebut pun tak apa, automatik ada. Automatik ada perkataan adalah di antara mubtada dan khabar tu. Tidak perlu sebut pun perkataan adalah tu. Baik, seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Terjemahannya, malam Al-Qadar adalah lebih baik dari 1000 bulan. Baik, ini adalah ayat isim. Ayat isim orang Arab panggil jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah, isim yang mula-mula ni kita panggil dia mubtada. Orang Arab panggil mubtada, orang Melayu panggil subjek. Baik, subjek ni kalau ada dua patah perkataan, subjek kena bagi depan kan. Yang kena bagi depan yang mula-mula ni saja. Okey, perkataan malam ni saja kena bagi depan. Malam ni saja kena bagi depan. Kat sini Al-Qadar ni mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih dia mengkhususkan. Al-Qadar ni mengkhususkan malam, dia mudhaf ilaih, maka dia kena baris bawah. Tapi dia termasuk bawah mubtada tadi. Cumanya mubtada ni yang kena bagi depan isim yang mula-mula, yang betul-betul mula-mula, yang tu kena bagi depan. Baik, khabar dia pula yang ni khairun min alfi syahr. Khairun min alfi syahr. Khabar dia ni panjang. Khabar kena bagi depan kan. Yang kena bagi depan bukan semua. Yang mula-mula jadi khabar ni khairun. Khairun ni saja yang kena baris depan. Baik, di tengah-tengah antara mubtada dengan khabar ni, tengah-tengahnya kita tambah sendiri perkataan adalah. Ya, adalah ni ialah terjemahan tambahan saja. Adalah ni terjemahan tambahan yang mana dia ditambah di antara mubtada dengan khabar. Macam mana nak tahu mubtada dan khabar? Mubtada hujung baris depan, khabar pun sama, hujungnya baris depan juga. Baik, mari tengok yang seterusnya, bacaan tahiyat. Baik, kita kata dalam tahiyat, ucapan yang diberkati, doa yang baik-baik adalah untuk Allah. Baik, dalam ayat ini ada dua mubtada. Ada dua mubtada. Yang pertama, ucapan yang diberkati. Baik, ucapan ni mubtada, maka dia kena bagi depan. Baik, as-salawatut thayyibat, doa yang baik-baik. Doa ni pun mubtada juga, dia kena bagi depan. Ada dua mubtada kat sini. Baik, yang ujung ni, yang ni dia sifat. Yang diberkati ni sifat. Sifat kena ikut baris zat. Yang baik-baik ni pun sifat, dia kena ikut baris zat. Baik, yang zat dia ni pula kena bagi depan sebab mubtada. Okay, kemudian lillah. Lillah ni khabar. Okay, antara mubtada dan khabar kita tambah sendiri perkataan adalah. Baik, yang khabar dia ni, khabar sepatutnya bagi depan. Khabar sepatutnya bagi depan, tapi kat sini ada haraf jar. Jadi dia terpaksa baris bawah. Baik, habis kita punya perbincangan untuk hari ini. Mudah-mudahan dapat difahami dengan baik, insya-Allah. Baik, sebentar lagi kita akan buat latihan dalam grup WhatsApp tu. Saya akan berikan soalan. Soalan yang mudah saja, soalan terjemahan. Kita jumpa lagi nanti, kita jumpa secara WhatsApp nanti pada petang nanti, insya-Allah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.